KPM. Didik TV KPM. Penatlah saya ni kebun ni. Amboi Sri Lanka, amboi. Alah, tertumpah pula. Macam mana ni? Hanif, Cikgu, tengah buat apa tu? tengah berkebun ni cikgu. Tapi saya ada masalah lah. Lah cikgu nampak masalah Hanif. Okey, tak Tentu- apa Hanif. Ya cikgu. Hari ni jangan risau, cikgu akan selesaikan masalah Hanif. Cikgu akan selesaikan masalah saya dengan tanah yang tumpah ke tempat sempit ni cikgu. Ya, betul. Baiklah, kita selesaikanlah masalah ni cikgu. Ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Saya harap anda semua bersemangat hari ini. Apa yang kita nak belajar di Didik TV KPM? Tentunya mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Hari ini dah tengok kan siapa bersama saya. Nama saya pun lupa nak cakap ni. Nama saya Hanif Sean dan bersama saya tentunya ada cikgu yang begitu. Saya rasa cikgu ni pun dah tak sabar-sabar nak ajar ni. Bersama saya ialah Cikgu Nash. Ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu apa khabar ni cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Cikgu, sebenarnya kan bersama kita juga ada jurubahasa isyarat ya. Bersama kita jurubahasa isyarat ialah Cikgu Lia. Assalamualaikum Cikgu Lia. Cikgu Lia, tadi dekat awal rancangan kan saya berkebun lah. Cikgu Lia suka berkebun tak? Cikgu Lia cakap saya suka berkebun. Baiklah cikgu. Cikgu, kita nak belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Tapi kita berkebun ni. Apa kena mengena berkebun tu dengan topik kita hari ni cikgu? Okey, topik hari ni ialah nak bina apa tu? Okey. Dari dalam topik ni, selalunya saya akan beri pendekatan pada murid untuk tadi macam Hanif tadi menghadapi situasi yang Hanif rasa sangat susah. Ya, cikgu. Merumitkan Hanif, betul tak? Betul. Okay, jadi hari ini cikgu akan terangkan kepada murid macam mana nak selesaikan masalah. Okey, yang kedua, yang menarik sekali ialah sebab ini ialah tajuk yang baru, unit 3 iaitu pembangunan produk. Baik. Okey, jadi murid perlu menggabungkan dua bidang teknologi dalam menghasilkan satu produk yang baru. Jadi hari ini cikgu akan terangkan pada Hanif macam mana kita nak hasilkan satu produk yang baru. Okey, yang ketiga itu murid akan buat produk tu dengan langkah-langkah yang selalu mereka gunakan sepanjang mereka di tahun 4 hingga ke tahun 6, dan akhir sekali murid dapat menyatakan dia punya kepentingan dalam menghasilkan dia punya produk. Jadi ada 4 perkara yang murid akan belajar pada hari ini lah. Menarik tu cikgu. Baiklah, topik kita nak bina apa tu, dan seperti cikgu katakan ada 4 perkara cikgu yang kita boleh saksikan sekarang, iaitu yang pertama ialah bidang teknologi yang ingin digabungkan. Cikgu cakap nak gabungkan dua untuk menyelesaikan satu masalah ya cikgu. Okay, dalam tajuk yang ini murid perlu sekurang-kurangnya menggabungkan dua bidang teknologi lah. Dalam tahun 4, 5 dan 6 mereka ada belajar 8 bidang. 8 bidang cikgu tapi dia orang boleh menggunakan sekurang-kurangnya dua bidang tu digabungkan untuk menjadikan satu produk yang baru, supaya dia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itulah yang penting tu cikgu. Saya rasakan seperti dalam kehidupan seharian kita cikgu, kalau ada masalah tu kita kena cari solusinya, kena cari penyelesaian ni cikgu. Dan inilah yang kita akan belajar sama-sama hari ini. Saya pasti murid-murid di rumah banyak lagi ingin tahu, banyak lagi Cikgu Nash nak kongsi dengan kita. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana tau. Terus bersama kami nak belajar mengenai mata pelajaran reka bentuk dan teknologi di Didik TV KPM.
TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2. Sama-sama kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Kenapa agaknya saya pegang sudip ni ya? Nak tahu tak, mesti cikgu kita, Cikgu Nash, akan membantu saya menyelesaikan masalah saya tadi lah, cikgu. Ya, Apa masalah saya ni, cikgu? Okey, macam ini Hanif. Sebelum kita nak kepada bahagian mencari ataupun menyelesaikan masalah pada situasi tadi, Ya, cikgu. Cikgu suka hendak mengimbau semula apa yang telah dipelajari oleh murid-murid di rumah untuk tahun 4, 5 dan 6. Jadi kita boleh imbau semula apa yang kita pelajari dan kita boleh gunakan apa yang kita dah belajar tu untuk kita hasilkan produk yang baru untuk tajuk yang ini. Okey, masalah saya berkebun tadi, cikgu, kita boleh guna ilmu dari tahun 4, 5, 6 nak untuk selesaikan masalah ni. Jadi itu, macam Hanif, cikgu yakin sebelum ni Hanif pernah mengikuti subjek mata pelajaran reka bentuk teknologi. Okey, sebelum ni apa pengetahuan Hanif yang sedia ada tentang yang Hanif dah belajar tu? Yang saya boleh ingat, cikgu, masa tu saya belajar dengan Cikgu Yumi. Betul. Di sini kan Cikgu Yumi ada mengajar saya mengenai lakaran. Ya. Tak silap saya lakaran, cikgu. Betul. Kita Hanif nak dah belajar. guna. Ya. Dalam tajuk yang ini juga, ilmu lakaran tu akan digunakan semula untuk kita meluahkan ataupun menjana idea untuk jadikan satu lakaran. Sebab kalau kita nak beritahu idea kita, kita tak boleh nak cakap je, nanti orang tak faham. Betul, jadi cikgu. macam mana kita nak keluarkan idea kita tu, kita gunakan lakaran sebagai medium kita punya penjanaan idea tu. Okey, boleh, cikgu. Dah sedia? Saya sedia. Sebelum cikgu mulakan untuk kita penghasilan produk ni, cikgu suka untuk imbau semula. Okey, jadi dalam mata pelajaran RBT ni untuk tahun 4, 5 dan 6 ada 8 bidang yang utamalah. Okey, jadi cikgu akan terangkan satu persatu. Cikgu akan pergi dulu keseluruhannya dan cikgu akan sentuh satu persatu apa yang kita dah belajar dalam setiap tajuk besar tu. Okey, yang pertama, keselamatan bengkel. Okey, kita ada belajar tentang keselamatan bengkel. Yang kedua, kita ada belajar pengenalan kepada reka bentuk. Okey, yang ketiga, kita ada belajar mengenai pengenalan kepada teknologi. Okey, yang keempat, kita ada belajar tentang teknologi rumah tangga. Okey, yang kelima, kita ada belajar aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey, yang keenam, kita ada belajar reka bentuk pengaturcaraan. Yang ketujuh, kita ada belajar teknologi pertanian macam tadi tu. Kita ada sentuh pasal teknologi pertanian. Dan yang akhir sekali ialah pembangunan produk. Pembangunan produk yang terakhir ni, cikgu, ya. Dan itu yang terakhirlah untuk tahun 6. Okey, seterusnya kita akan masuk. Cikgu akan sentuh satu persatu dalam setiap tajuk itu. Okey, dalam keselamatan bengkel. Anik rasa apa yang kita akan belajar dalam keselamatan bengkel ni? Cikgu, saya rasa keselamatan bengkel ni yang antara yang paling penting lah, cikgu, keselamatan kita. Sebab itulah dia berada pada tajuk yang pertama masa mula-mula murid belajar reka bentuk dan teknologi ni. Sebab reka bentuk dan teknologi ni murid-murid ni jumpa masa tahun 4. Jadi lokasi di mana dia belajar ialah berada di bengkel RBT lah. Betul, cikgu. Okey, dalam amalan keselamatan ni cikgu nak tekankan iaitu dia akan belajar bagaimana hendak mengaplikasikan kita panggil simulasi kebakaran. Kadang-kadang kan murid ni dia tak tahu nak pergi ke arah mana. So dalam amalan keselamatan ni, tajuk amalan keselamatan ni, murid-murid akan belajar bagaimana nak buat simulasi kebakaran. Nak keluar ikut pintu mana dan sebagainya. Apa yang langkah satu persatu lah juga akan dilakukan kalau Jadi kebakaran. dia dah tahu peraturan apa dalam bengkel, barulah dia belajar apa yang sepatutnya dalam reka bentuk dan teknologi ni. Okey, tajuk yang kedua iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Dalam ni ada dua subtajuk iaitu reka bentuk dan reka bentuk produk bertema. Apa beza tu, cikgu? Reka bentuk. Untuk reka bentuk, murid akan belajar mengenai elemen dalam reka bentuk. Ada beberapa perkara lah, iaitu macam garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz dan sebagainya.
Okey, manakala untuk reka bentuk produk bertema pula, macam yang Hanif belajar dengan Cikgu Yumi itulah. Oh begitu ya cikgu. Yang saya ada buat lakaran mengenai kita dah belajar ikan. reka bentuk, kita dah belajar lakaran macam mana kita gunakan garisan. Lepas tu barulah dia sentuh mengenai dia punya apa yang kita nak buat. Oh begitu. Cikgu saya ingat cikgu, kita ada belajar bagaimana nak gunakan garisan dalam lakaran saya lakaran tu. dan sebagainya. Garisan apa untuk bahagian mana yang sesuai. Betul. Yang seterusnya, pengenalan kepada teknologi, itu aplikasi teknologi, mana kita gunakan teknologi untuk hasilkan satu produk yang baru, iaitu dalam pengenalan kepada teknologi ni dia menggunakan pen 3D. Pen 3D tu. Macam ni tak apa, nanti Anik balik rumah, Anik tengok balik apa tu pen 3D. Okey, seterusnya ialah teknologi rumah tangga. Kat sini ada 3 subtajuk, iaitu reka bentuk pembungkusan produk. Murid ni belajar bagaimana nak reka bentuk satu pembungkus untuk produk, tak kira lah produk makanan atau bungkus makanan. Kemudian murid ada belajar reka bentuk makanan. Macam mana dia nak hias. Bentuk makanan makanan macam bento tu supaya lebih menarik kan. Jadi orang nak makan. Contoh budak-budak ni dia tak suka sayur. Kalau kita hias reka bentuk makanan tu jadi cantik, dia akan ada nak saya makan. setuju cikgu. Okey, dan akhir sekali iaitu artikel jahitan. Jadi etika jahitan ni murid akan belajar untuk menjahit lah. Dia akan belajar asas-asas untuk menjahit. Dia akan kenal lah apa jahitan kia, apa jahitan jelujur halus dan jelujur kasar dan sebagainya. Pelbagai jenis jahitan. Sebagainya. Okey, yang seterusnya. Kita jadi usahawan muda ni cikgu. Betul. Okey, seterusnya ialah kita akan masuk ke aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Yang ini murid akan belajar tahun 5 dan tahun 6. Yang pertama, murid akan belajar reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Dalam tajuk ni, murid akan menghasilkan produk menggunakan tenaga yang tak habis lah. Contohnya, murid menghasilkan kipas solar. Okey, dan seterusnya reka bentuk produk elektromekanikal. Mekanikal ni murid belajar untuk buat produk yang menggabungkan 3 elemen dalam elektromekanikal tu, elektrik, elektronik dan mekanikal. Macam babnya ini, murid akan hasilkan kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh. Ya. Jadi dia boleh gunakan ilmu untuk hasilkan kereta kawalan jauh tu untuk hasilkan produk yang lain pula. Okey. Yang seterusnya ialah reka bentuk pengatur caraan. Kat sini ada banyak sikit, ada 5 subtajuk. Tahun 4, tahun 5, tahun 6 dia belajar semua. Okey, yang pertama asas pengatur caraan, pembangunan kod arahan, asas reka bentuk, atur cara, pembangunan atur cara dan pengenalan asas sistem robotik. Jadi dia belajar ke semua tu. Bila ada ilmu yang ini, dia akan gunakan ilmu yang dia dapat masa tahun 4, tahun 5 ni untuk hasilkan produk yang baru. Okey? Dapat? Cikgu laju sangat? Tak ada cikgu. Saya rasa saya sedang serap sebanyak boleh. Sebab dalam cikgu terangkan untuk 3 tahun yang murid dah belajar, cikgu serapkan dalam satu ni lah. Saya rasa betul menakjubkan ni cikgu. Saya pasti murid-murid kat rumah pun, cikgu ada sikit lagi ni cikgu, teknologi pertanian pula. Teknologi pertanian. Sampai dah masalah saya. Dah sampai dah. Reka bentuk pertanian bandar. Murid akan belajar bagaimana kita nak selesaikan masalah dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai untuk kawasan rumah yang berada di bandar. Sebab kalau di kampung, kita tahu banyak kawasan, banyak tanah dan sebagainya. Boleh kita bercucuk, berkebun lah. Okey, dan akhir sekali ialah pembangunan produk, iaitu tajuk yang akhir untuk tahun 6. Jadi yang itu dia akan gunakan dalam penghasilan projek ni, dia akan gunakan ke semua 8 bidang ni untuk dia gabungkan, dia pilih antara 2 untuk dia hasilkan satu produk yang baru. Baik cikgu. Okay. Banyak cikgu saya rasa yang kita belajar dalam 3 tahun ni, tahun 4, 5, 6 merangkumi 8 perkara ni cikgu dalam reka bentuk dan teknologi. Betul. Baik. Ada 8 benda, ada 8 bidang di mana murid boleh pilih sekurang-kurangnya 2 bidang ataupun teknologi untuk dia gabungkan untuk dihasilkan satu produk yang baru. Okey ni. Menarik cikgu. Dah sampai masa untuk cikgu menilai. Cikgu dah menilai saya. Baik. Untuk bertanya Hanif, silakan cikgu. Adakah Hanif faham apa yang telah cikgu terangkan tadi tu? Baik, insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya murid-murid kat rumah kita dengar soalan cikgu ni. Okey. Dalam kehidupan seharian Hanif, ada tak selain daripada masalah yang tadi tu, adik hadapi masalah yang lain yang Hanif boleh gunakan
dalam 8 bidang ni untuk selesaikan masalah ni? Cikgu, sebenarnya saya kan di rumah, saya selalu bantu ibu saya basuh baju. Masalahnya kadang-kadang kalau kita basuh baju ni, kita dah jemur kat luar, dengan bahagianya kita jemur bawah matahari tu cikgu. Tiba-tiba ialah kadang-kadang kita tengah belajar, tengah buat hal apa-apalah, tiba-tiba hujan cikgu. Dah kering tiba-tiba basah balik. Tu memang masalah saya yang agak kerap saya alami. Jadi Anik boleh gunakan pengetahuan yang dalam reka bentuk teknologi untuk selesaikan masalah ni. Macam ni yang cikgu nampak, Anik boleh gabungkan reka bentuk pengetucaraan dengan yang reka bentuk produk elektromekanikal tu. Pengetucaraan dan elektromekanikal di juga. mana pengetucaraan tu kita boleh jadikan dia sensor untuk mengesan air jika hujan. Jika hujan, dia keluar buzzer ke, keluar cahaya ke, kemudian Anik boleh tekan switch untuk dia jalan. Saya suka tu cikgu. Keluar buzzer, ambil, hujan macam tu cikgu. Betul. Kita pun terus berhenti buat semua benda. Betul. Terus kita Jadi kita bawa tekan masuk. je, tak payah, walaupun kita di ruang tamu, kita tekan switch tu, dia boleh. Baiklah cikgu. Cikgu, kalau atas jawapan saya tadi cikgu, berapakah bintang cikgu nak bagi saya? Ganjaran hari ni. Ganjaran hari ni? Ya. Okey, daripada 5 bintang, cikgu akan beri Hanif 4 bintang. 4 bintang. Baiklah cikgu, saya rasa nak kena belajar lagi tu nak dapat 5 betul. bintang kan cikgu. Betul. Kalau nak belajar lagi tu nak dapat 5 bintang juga. Teruskan bersama kami tau. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi cikgu Nash nak kongsi di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2. Sama-sama kita nak belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Bersama saya ialah Cikgu Nash. Cikgu Nash, topik kita hari ini sangat menarik, iaitu nak bina apa tu cikgu? Apa yang kita nak belajar dalam segmen ni cikgu? Okey, jadi untuk yang segmen yang ini, tadi kita dah kenal pasti ke-8 bidang. Betul? Cikgu dah terangkan satu persatu. Jadi kita akan pergi terus kepada masalah murid cikgu yang hadapilah. Jadi murid tu cikgu dah cakap, cikgu perlu kamu gabungkan sekurang-kurangnya 2 bidang yang telah kamu belajar sebelum ni untuk jadikan satu produk yang baru. Okey. Selain pada tu, dia kena fikirkanlah apa kepentingan, apa kelebihan produk yang dihasilkan tu. Okey, jadi ini situasi yang dihadapi. Contohnya dengan anak murid cikgu lah. Natra sangat suka bercucuk tanam, tetapi ruang yang terdapat pada rumahnya sangat terhad. Sama pula situasi macam Hanif. Itu masalah saya tadi tu cikgu. Dia juga ingin bekas tanaman yang dihasilkan di dalam keadaan teratur dan kemas. Natra telah memikirkan bagaimana dia hendak menyelesaikan masalah ini dengan apa yang telah dipelajari di sekolah semasa mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi ini masalah untuk Natra. Sama juga, Natra ada tempat yang terhad, kemudian dia nak bekas tanaman dia tu cantik dan menarik. Cantik dan menarik cara cikgu cakap tu. Jadi cikgu dah bagi dia dah bagi cikgu situasi dan dia telah memikirkan, anak tak nak dia kena jana idea lah. Dia kena fikirkan macam mana dia nak selesaikan masalah ni. Jadi jangan lari dari masalah itu. Jangan lari masalah, kita kena selesaikan masalah ni berdasarkan apa yang telah dia pelajari sepanjang 3 tahun di sekolah lah, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi Natra dah keluar dengan satu solusi lah. Dia cakap dia punya produk ni, yang pertama, menjimatkan ruang. Dia akan hasilkan produk yang menjimatkan ruang. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan ruang lebih menarik. Dan yang ketiga, menjaga alam sekitar. Jadi kat sini ada 3 kepentingan produk yang Natra akan hasilkan. Rasa-rasa dengan kepentingan produk ni, kita dapat selesaikan tak masalah yang Natra hadapi tadi tu, iaitu suka cucuk tanam, tempat terhad, dia nak cantik dia punya produk tu. Rasa-rasa Hanif dapat selesaikan tak dengan kepentingan yang dia nyatakan ni?
Saya rasa boleh ni cikgu. Boleh Objektifnya akan tercapai. Ya, objektifnya akan tercapai. Macam menjimatkan ruang. Contoh Natrah akan menghasilkan satu produk yang mungkin dia boleh gantung produk tu. Tak semestinya kita susun tak semestinya saja. susun, kan ruang kita terhad. Jadi bila kita susun, jadi akan memudahkan untuk kita akses tempat tu. Contoh di balkoni rumah. Jadi dia boleh cipta satu produk yang boleh digantung. Tapi kalau kita lihat dekat sini, kita punya bekas tanaman ni boleh gantung tak? Saya rasa boleh ni cikgu. Boleh gantung, tapi kena gabung dengan benda lain. Betul tak? Ya, cikgu. Okey. Menjadikan ruang lebih menarik, makna kita gunakan, nanti kejap lagi cikgu akan tunjuk dia punya hasilnya, lakarannya, dia akan jadi lebih menarik dan menjaga alam sekitar, di mana Natrah akan menggunakan bahan-bahan kita semula untuk hasilkan bekas, untuk hasilkan dia punya produk tu lah. Baik. Macam tanaman ni, cikgu, yang dia akan hasilkan ni, bekas tanaman ni dia akan gunakan konsep yang dia dah belajar masa tahun 5 tu, ialah takungan. Bekas tanaman takungan. Menarik, cikgu. Jadi Hanif dah sedia dah untuk lihat lakaran yang telah dihasilkan oleh Natrah. Sebab kalau Natrah beritahu secara verbal, susah kita nak bayangkan. Saya nak macam ni, nak macam ni, macam ni kan. Jadi susah. Jadi inilah lakaran idea yang telah Natrah hasilkan. Jadi ada dua. Jadi ada dua lakaran, di mana Natrah menggabungkan dua bidang, sekurang-kurangnya tadi dua bidang. Bidang apa tadi? Yang pertama, reka bentuk pertanian bandar, iaitu bekas untuk tanaman, dan yang kedua iaitu artikel jahitan. Tahu tak artikel jahitan tu untuk yang bahagian mana? Yang bahagian tempat gantung tu cikgu? Ya, tempat gantung. Yang ini, nampak tak bahagian tempat gantung tu? Natrah dah cipta satu menggunakan artikel jahitan lah. Baik. Apakah langkah-langkah cikgu nak menghasilkan produk ni? Langkah-langkah untuk hasilkan produk ni, sebenarnya murid-murid untuk yang dah belajar reka bentuk teknologi ni, dia dah tahu dah. Selalunya langkah-langkahnya ada 8 langkah lah. Ni yang kita dah lalui lah, melakar idea, membuat lakaran yang ditambah baik tu belum lagi. Nanti episod yang akan datang. Tak boleh. Kalau untuk masa yang diberikan ni memang tak sempat lah. Cikgu boleh terangkan konsep, apa masalah dan bagaimana nak selesaikan masalah tu. Itu boleh. Jadi sekarang ni untuk langkah yang pertama, Natrah dah selesai. Jadi dia dah melakarkan idea. Cuma Hanif, kita cikgu, tertinggal satu lah ni. Apa yang kita tertinggal ni cikgu? Tertinggal ialah nama kepada produk ni. Nama kita kepada produk ni. Rasa-rasa Natrah namakan apa? Kalau saya Natrah, saya namakan ini ialah bakul pokok Natrah. Kalau yang ini Natrah ada bagi nama bekas tanaman muda alih. Maknanya dia boleh alih-alih dia punya bekas tanaman tu. Ada kat sana. Saya nak cuba kreatif sikit. Baik cikgu. Ada lagi yang cikgu ingin kongsikan? Selain daripada tu, selepas cikgu dah terangkan apa yang boleh dibuat dengan 8 bidang ni, saya nak tanya Hanif lah. Ya cikgu. Untuk bekas tanaman muda alih ni, cuba Hanif beritahu tambahan kepentingan yang lain selain daripada yang ketiga-tiga tu. Saya rasakan cikgu, antara satu kepentingan yang saya boleh perhatikan di sini ialah lebih mudah kalau saya nak siram pokok saya cikgu. Saya tak payah tunduk. Betul. Kan tak payah tunduk, tapi kita letak di situ ataupun kita sembur dia cikgu dengan air. Ya, betul. Untuk tanaman jenis takungan ni, airnya akan berada di bawah. Hanif akan simpan, akan letak air, dan air tu akan naik ke atas sendirilah. Itu yang bagusnya. Menarik cikgu. Bagus. Betul. Cikgu, saya dah jawab soalan cikgu. Boleh saya dapatkan berapa bintang cikgu? Jawapan tadi tu agak ni sikit. Jadi cikgu masih bagi 4 bintang lagi daripada 5 bintang. Kita dah 4 bintang itu. Prestasi keseluruhan saya cikgu hari ini. Prestasi keseluruhan dengan Hanif beri kerjasama dengan Hanif bagi dengar apa yang cikgu bagi tahu, keseluruhan Hanif baguslah. Yang itu cikgu boleh berikan 5 bintang. 5 bintang. Alhamdulillah. Saya pasti murid-murid di rumah pun boleh dapat 5 bintang ni kan. Sebab semuanya beri perhatian, dapat jawab soalan Cikgu Nash. Cikgu, kongsikan dengan kita cikgu rumusan apa yang telah kita belajar hari ini dalam topik nak bina apa tu. Dalam untuk topik hari ini, nak bina apa tu,
Sebenarnya topik ni untuk subtajuk ni dia mudah saja. Dia nak murid ingat semula apa yang telah dipelajari sepanjang tahun 4, 5 dan 6, di mana ada 8 bidang. Jadi dia akan ada masalah. Bila ada masalah, dia perlu fikirkan macam mana dia nak selesaikan masalah. Kemudian masalah yang dia selesaikan tu perlu menggabungkan sekurang-kurangnya 2 bidang yang telah dipelajari. Oh, menarik tu cikgu. Baiklah cikgu, saya rasakan murid-murid di rumah nak tahu lagi dengan lebih lanjut kan. Oh, saya tak puas hati lah. Saya nak belajar lagi ni. Saya ingin menjadi seorang murid yang cemerlang. Agaknya kat mana kita nak belajar dengan lebih lanjut? Jom kita tanya Cikgu Nash. Cikgu, dekat mana Cikgu? Dekat mana? Okey, kita boleh layari Pelantar Delima KPM lah. Kat sana macam-macam ada. Saya setuju Cikgu. Di Pelantar Delima KPM, di situ anda boleh cari banyak bahan rujukan untuk mengukuhkan kefahaman anda. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nash, guru penyampai kita. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nash. Pada guru juru bahasa isyarat kita juga, iaitu Cikgu Lia. Terima kasih Cikgu Lia kerana bersama kami hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, saya pasti anda semua nak belajar dengan lebih lanjut kan. Semua nak jadi berjaya. Ingat, usaha tangga kejayaan. Belajar banyak-banyak ya. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di mana? Didik TV KPM. Bye semua.